Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, Alhamdulillah. Pada kali ini kita masuk kepada tajuk yang ketiga dalam kitab kita, iaitu tajuk tentang al-atfu, ya, ataupun ataf. Ya, masuk tajuk yang ketiga, yang mana dalam kitab ini kita akan bahaskan keempat-empat jenis tawabi'. Na'at kita telah bahaskan. Kita masuk kepada yang kedua daripada tawabi', iaitu al-ataf. Apa dia maksud al-ataf? Ta'riful ataf lughatan, dari segi bahasa maksud dia an-nasaq. An-nasaq, ya, atau apapun kita kata ataf ni adalah menyusun ataupun mengatur dari segi bahasa dia. Ataf ni ada banyak maksud. Ada maksud dia lembut, ada macam-macam lagi lah. Antara maksud dia menyusun ataupun mengatur. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, ataf ni apa dia? At-tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadun huruful atafi. Ya, dari segi istilah, penama ataf ini adalah at-tabi'. Dia juga adalah tabi', ya, adalah yang pengikut al-mutawassitu, yang menjadi pengantara, bainahu, di antaranya, wa baina matbu'ihi, dan juga matbu'nya, yang diikutnya. Kalau macam dalam bab ataf, dalam bab na'at, kita ada na'at, kita ada man'ut. Na'at tu sifat dia, man'ut yang disifati. Ataf ni pula kita ada tiga benda yang kita kena cari dalam ni. Yang pertama, ataf, huruf ataf. Apa dia huruf ataf? Yang kedua, ma'tuf, yang diatafkan, iaitu selepas huruf ataf adalah ma'tufun alaih. Sebelum huruf ataf adalah ma'tuf. Apa namanya? Selepas huruf ataf adalah ma'tuf. Sebelum huruf ataf adalah ma'tufu alaihi. Kena cari tiga tu. Huruf ataf. Yang pertama cari huruf ataf. Selepas huruf ataf adalah ma'tuf. Sebelum huruf ataf adalah ma'tuf alaihi, yang diatafkan ke atasnya, ya. Apa nama, wa baina matbu'ihi ahadun, salah satu huruful atafi daripada huruf ataf. Apa dia huruf ataf? Huruful atfi asyarah. Huruf ataf ada 10 semuanya. Di antaranya lah, sebenarnya ada lagi yang lain-lain kan, yang kita pelajari ada 10 huruf ataf, iaitu yang pertama al-waw, wa, yang kedua fa, yang ketiga summa, yang keempat au, yang kelima am, yang keenam imma, yang ketujuh bal, yang ke-8 la, yang ke-9 lakin, yang ke-10 hatta. Setiap satu ini ada penggunaannya yang tersendiri. Bila masa guna waw, waw ni untuk apa, fa ni untuk apa, bila nak guna dia, guna lakin bila, kita akan tengok satu per satu. Okey, kita masuk kepada huruf al-atfi. Yang pertama, huruf ataf yang pertama adalah al-wawu. Waw, yang wa, yang kita selalu sebut apa wa ni, dan. Bila masa guna dia, untuk apa guna wa ni, huruf ataf ini, tufidu al-musyarakatu fi syai'aini au aktsari. Tufidul musyarakah, digunakan untuk kita menggabungkan fi syai'aini, pada dua perkara. Kita nak sebut tentang dua perkara ini, benda yang sama, dia buat benda ni, jadi kita nak gabungkan dia, au akasari, ataupun lebih daripada dua pun boleh, tiga dan seterusnya. Contoh dia pada, tengok contoh ayat dia. Misal dia, Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Amrun. Maksudnya dua-dua ni kita nak gabungkan. Zaid datang, Amrun pun datang juga. Jadi kita tak sebutlah Zaid datang, Amrun datang. Kita gabungkan dua-dua terus. Telah datang Zaid dan Amrun. Jadi kita gunakanlah huruf ataf wa. So kita kena kenal pasti. Ja'a tu fa'il madhi. Kalau lepas fa'il mesti ada fa'il. Maka ja'a Zaidun. Zaidun tu jadi fa'il. Maka fa'il hukum dia marfu'. Okey, kita dah tahu yang tu dulu. Kemudian kita nak cari mana huruf ataf dia. Kena tahu yang mana huruf ataf dia. Bila kita tahu huruf ataf dia, baru kita boleh tahu yang mana ma'tuf alaihi, yang mana ma'tuf. Wa kat sini, dia punya huruf ataf dia wa. Maka kita tahu selepas daripada huruf ataf adalah ma'tuf.
yang diatafkan, yang disandarkan. Sandar kepada apa? Kepada si Zaidun. Zaidun tu jadi ma'tufun alaihi, yang disandarkan ke atasnya. Maka nak tahu macam mana baris Amrun tu, kena tengoklah baris si Zaid. Zaid ni hukum dia marfu', baris hadapan, maka Amrun pun kena juga baris hadapan, kan? Ja'a fi'il madhi, maka Zaid tu jadi fa'il dia. Dekat sini Zaid jadi ma'tufun alaihi, wa huruf ataf dia Amrun ma'tufun dia. Ma'tuf kepada ma'tufun alaihi. Maka kalau Zaid tu marfu', maka Amrun pun kena marfu'. Wa tu kekal. Wa tu dia huruf ataf. Huruf ataf ni dia mabni, dia kekal. Tak boleh dia wawi wu, tak boleh. Dia sentiasa wa. Okey, itu untuk huruf ataf yang pertama waw, iaitu wa, dan telah datang Zaid dan Amrun, kan? Boleh buat contoh-contoh lain. Zahaba Muhammadun wa Ahmadun ilal madrasati, kan? Zahaba telah pergi Muhammadun. Maka kalau Muhammadun dah marfu', maka wa Ahmadun. Kena Ahmad pun kena marfu' juga. Baris hadapan. Itu adalah fungsi ataf. Okey, itu huruf yang pertama. Huruf ataf yang kedua adalah al-fa'u. Fa. Fa ni apa namanya, kalau kita translate kan dia jadi macam maka. Maka, tapi dan pun boleh juga. Tapi kita tengok bila masa guna fa ni pula, fa ni untuk litartibi wa ta'qibi wa sur'ah. Digunakan untuk tartib wa ta'qib. Tanpa ada lengah masa. Wa sur'ah, dan juga segera. Dia beza dengan wa tu tadi. Wa dengan fa ni lebih kurang saja penggunaan dia. Boleh kata maksud dan juga boleh juga maksud maka. Tapi kalau wa itu dia datang bersama, contoh kalau kita kata Ja'a Zaidun wa Amrun tadi. Telah datang Zaid dan Amrun. Maksudnya mereka datang bersama-sama. Dia orang datang sama-sama. Datang sekali. Tapi kalau fa ni pula dia dengan tertib tanpa ada lengah masa yang lama. Maksudnya kalau kita kata Ja'a Zaidun fa Amrun. Kita tak pakai wa, kita pakai fa. Itu maksudnya Zaid datang dulu. Lepas Zaid datang, belakang dia datang Amrun. Dia tak ada lengah masa yang lama ataupun dia segera. Bila datang Zaid, lepas datang terus datang si Amrun. Dia tak ada lengah masa. Kalau wa, dia bersama-sama. Kalau fa, dia datang yang pertama, kemudian datang yang kedua. Dia bersusulan selepas itu. Tengok contoh dia. Misal, qadima al-fursanu fal-masyatu. Qadima, fi'il, kita tahu fi'il. Lepas fi'il mesti fa'il. Maka al-fursanu tu dia apa namanya, fa'il. Dia fa'il yang apa nama, kena marfu' hukum dia. Maka selepas dia tu, maktub dia pun kena marfu'. Qadima, telah sampai, telah datang. Qadima, maksud dia al-fursanu, apa nama, tentera berkuda. Mula-mula telah datang, telah sampai tentera berkuda. Fa, maka selepas itu al-musyatu, yang berjalan kaki. Ini contoh dia dalam peperangan lah. Yang sampai dulu ke medan peperangan tu al-fursan, tentera berkuda datang dahulu. Fa, kemudian dah selepas tentera berkuda sampai fal-musyatu, maka orang apa tentera yang berjalan kaki. Dia di belakang daripada tentera berkuda. Maksudnya dia tak datang serentak. Dia datang yang pertama tentera berkuda, yang kedua datang tentera berjalan kaki, kan? Qadima, fi'il madhi dia, maka sebab fi'il madhi dia punya fa'il, fa'il ni dia jadi ma'tufu alaihi. Ma'tufu alaihi yang diatafkan ke atasnya. Maka ma'tuf kena ikut hukum kepada ma'tufun alaihi. Kat sini dia marfu', kan? Ini marfu' bil alif lah, sebab apa nama, marfu' bil dhammah. Kemudian al-mashfa ni huruf ataf dia, al-musyatu ma'tuf, kena ikut hukum si ma'tufun alaihi. Okey, itu huruf ataf yang kedua. Yang ketiga summa. Summa selalu kita terjemahkan kepada kemudian. Apa pula maksud kemudian? Dia penggunaan nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni dia lebih kurang sama. Wa, fa, summa, ketiga-tiga ni penggunaan dia lebih kurang sama. Bezanya dia dari segi tartib masa dia tu.
Wa tadi dia bersekali. Fa tadi dia berturutan tanpa ada lengah masa yang lama. Yang ni pula summa pula litartibi ma'at tarakhi. Digunakan untuk tartib dengan ada lengah masa. Maksudnya datang yang pertama dahulu, kemudian ada senggang masa sikit, baru datang yang kedua. Wa datang bersekali. Fa datang yang pertama, kemudian terus datang yang kedua. Summa datang yang pertama, ada jarak masa sikit, baru datang yang kedua. Itu beza antara ketiga-tiga ini. Tengok contoh. Contoh dia kat sini. Arsalallahu Musa summa Isa summa Muhammadan. Contoh dekat sini dia bagi Arsalallahu Musa summa Isa summa Muhammadan. Arsala ni fi'il madhi. Telah mengutuskan Allah akan Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Itu maksud dia. Jadi arsala tu fa'il, selepas fa'il mesti ada fa'il. Maka Allah tu dia jadi fa'il. Allah tu dia jadi fa'il, dia kena marfu. Arsalallahu. Selepas fa'il ada fa'il, lepas fa'il ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih hukum dia mansub, baris atas. Tapi dekat sini Musa ni dia hujung dia ni apa orang panggil? Alif apa? Alif tasniah ke apa namanya? Dia tak nampak baris dia tu. Musa, kemudian Isa tak nampak. Tapi kat Muhammadan baru nampak. Kenapa dia Muhammadan? Sebab dia maktuf kepada ni Isa dengan Musa ni dia hukumnya maf'ulun bih. Maf'ulun bih baris atas. Jadi Muhammadan pun kena baris atas. Dia tak boleh Muhammadun. Kalau Muhammadun dia jadi ataf kepada Allah ni. Jadi salah. Jadi maksudnya telah mengutuskan Allah akan Nabi Musa. Kemudian ada jarak masa kan, jarak antara masa Nabi Musa dengan Nabi Isa tu berapa tahun kan? Dia ada jarak masa dia yang jauh. Kemudian baru Allah utuskan Nabi Isa. Kemudian daripada Nabi Isa Allah nak utuskan Nabi Muhammad pun jarak berapa tahun tu? Dalam 500 tahun. Itu pakai summa. Kalau kita pakai wa, dia datang bersekali. Arsalallahu Musa wa Isa wa Muhammadan. Itu Allah utuskan Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad tu sekaligus, salah. Kalau pakai fa pun dia jarak dia dekat. Arsalallahu Musa fa Isa fa Muhammadan. Itu jadinya Allah utuskan Musa. Lepas Nabi Musa terus Allah utuskan Nabi Isa. Lepas tu Allah terus ke utus Nabi Muhammad. Itu tak tepat lah. Dia kena pakai summa sebab dia ada lengah masa kan. Arsalah tu fi'il madhi dia. Allah tu dia punya fa'il. Kemudian Musa ma'tufun alaihi dia yang disandarkan kepadanya. Summa dia punya huruf ataf. Summa. Selepas huruf ataf, istilah ma'tuf, Isa. Kemudian summa huruf ataf lagi. Dekat contoh ni dia bagi dua kali huruf ataf. Kemudian Muhammadan ma'tuf. Okey. Itu yang ketiga. Okay, jelas ya? Banyak gini. Yang keempat. Yang keempat pula huruf ataf dia au. Au apa maksud dia? Atau. Atau bila masa guna au ni litakhyiri au al-ibahati. Au ni atau litakhyiri. Takhyir ni untuk kita buat pilihan yang boleh kita kumpulkan. Contoh orang tu tanya kita, suruh kita buat pilihan nak yang mana. Nak A ke nak B. Takhyir ni kita boleh pilih A atau B ataupun boleh ambil kedua-duanya. Kamu nak A ke nak B? Nak dua-dua. Nak A dengan B. Boleh. Atau al-ibahati. Al-ibahati ni pula dibagi pilihan tapi kita boleh pilih salah satu saja. Tak boleh pilih dua-dua. Nak A ke nak B? Kalau pilih A tak boleh ambil B. Kalau ambil B tak boleh ambil A. Nak tengok nak faham tengok contoh dia. Atau dia ni gunakan untuk buat pilihan sama ada boleh kumpul atau tak boleh kumpulkan. Contoh yang pertama yang ni litakhyiri. Apa nama? Kita dibagi pilihan tapi kita boleh pilih nak ambil salah satu ataupun nak ambil kedua-duanya. Contohnya udrus al-fiqha atau an-nahwa. Udrus pelajarilah. Udrus ni fi'il amar. Lepas fi'il amar ni ditunjuk kepada kita hantar kan.
Belajarilah kamu, belajar apa? Maf'ulun bih dia, al-fiqha. Sebab tu dia bagi atas, sebab al-fiqha. Pelajarilah. Pelajari apa? Al-fiqha. Mata pelajaran fiqh. Dia kena maf'ulun bih. Au an-nahwa ataupun nahu. Dekat sini kita boleh pilih sama ada nak belajar, kamu nak belajar fiqh ataupun nak belajar nahu, ataupun nak belajar dua-dua. Boleh tak? Nak belajar fiqh, nak belajar nahu pun nak belajar. Boleh? Boleh pilih ataupun boleh nak ambil dua-dua. Ini contoh guna au untuk litakhyir, pilihan yang boleh kita kumpulkan. Kan? Jadi tengok udrus dia punya fi'il amar, kata suruh. Pelajarilah kamu. Pelajari apa? Al-fiqha dia maf'ulun bih, bagi atas. Dia jadi sini ma'tufun alaihi. Au huruf ataf dia. An-nahwa ma'tuf. Ma'tuf kepada ma'tufun alaihi. Kena ingat, senang je. Jumpa huruf ataf, selepas huruf ataf adalah ma'tuf. Sebelum huruf ataf, ma'tufun alaihi. Okey, itu contoh yang pertama untuk litakhyir. Yang kedua, al-ibahah. Kita diberi pilihan tapi hanya boleh pilih salah satu. Tak boleh kumpul kedua-duanya. Contoh kat sini, tazawwaj hindan au ukhtaha. Tazawwaj. Kahwinilah. Kahwinlah. Hindan. Hindan. Tazawwaj ni pun fi'il amar juga. Kamu kahwinilah. Kahwini siapa? Dia jadi, perkataan selepas tu dia jadi maf'ulun bih. So, kena mansub dari atas juga. Hindan. Kahwinlah dengan Hindan au ukhtaha ataupun kakaknya. Maksudnya dia bagi pilihan salah satu. Tak boleh nak kahwin dua-dua. Tak boleh kita kumpulkan. Hindan nak, kak dia pun kita nak. Tak boleh kan. Mana boleh kita kahwin kedua-dua adik-beradik serentak. Kena pilih. Kalau kamu pilih Hindan, kamu tak boleh kahwin dengan kakak dia. Tapi kalau kamu pilih kakak dia, kamu tak boleh kahwin dengan Hindan. Itu contoh untuk al-ibahah. Bagi pilihan yang kita boleh pilih salah satu sahaja. Kan? Tazawwaj, fi'il amar. Hindan, dia punya maf'ulun bih. Yang duduk pada sini, ma'tufun alaihi. Kemudian, au, huruf ataf, ukhtaha, ma'tufun. Okey. Itu yang huruf ataf yang keempat. Yang kelima. Yang kelima ni pun am. Am ni maksud am. Am ni sama juga maksud dia seperti au, iaitu atau. Kedua-dua maksud. Au atau, am pun atau. Tapi bila masa nak guna am ni digunakan ketika li talabit ta'yini ba'da hamzatil istifham. Litalabil ta'yin, digunakan untuk meminta penentuan. Talabil ta'yin, meminta penentuan ba'da hamzatil istifham, selepas hamzah istifham. Hamzah istifham ni apa dia? Dia a, yang ada perkataan huruf alif, ada hamzah atas tu, dia baru ada a yang bawa maksud adakah kan. Adakah ni ada hal yang pertama, yang kedua a. Tapi kalau kita pakai a, kita mesti guna am. Adakah, kemudian kita nak bagi pilihan kat orang tu, nak yang A ke nak B. Pakai am, dia tak boleh pakai au. Tengok contoh. Contoh dia, adarasta al-fiqha am an-nahwa. Ni salah satu kata tanya lah kan. Mata, kaifa, yang jenis macam tu. Ni maksud dia adakah. Darasta, kamu belajar al-fiqha, fiqh, am ataupun an-nahwa, nahu. Adakah kamu belajar fiqh ataupun nahu? Am ni guna untuk kita meminta penentuan. Nak tentu, kamu ni belajar apa? Belajar fiqh ke belajar nahu? Tak boleh pakai au kat sini dia, sebab bila guna hamzah istifham mesti pakai am. Kena pilih salah satu. Boleh juga ambil dua-dua. Kan kat sini hamzatul istifham. Darasta fi'il madhi. Darasta fi'il madhi. Darasta, kamu belajar. Ta tu anta, dia punya fa'il lah. Darasa fi'il madhi dia. Ta tu fa'il dia. Maka fiqha tu dia jadi maf'ulun bih. Dia baris atas kan. Al-fiqha. Ta tu fa'il dia. Maka dia maf'ulun bih. Maka dia baris atas. Yang mana dia duduk dekat sini sebagai ma'tufun alaihi. Am, huruf ataf dia. Selepas huruf ataf, ma'tuf. Okey. Itu beza au dengan am. Au ni boleh guna pada mana-mana saja. Tapi am ni khusus pada hamzatul istifham. Okey, jelas
Itu yang kelima. Yang keenam, imma. Imma ni pun dia lebih kurang juga untuk kita buat pilihan. Macam atau juga, macam au, macam am juga tadi bagi buat pilihan. Tapi dia imma ni buat pilihan macam mana? Bisyartin antusbaqa bimisliha. Bisyartin antusbaqa bimisliha. Digunakan bisyartin dengan syarat antusbaqa diawali bimisliha dengan semisalnya, yang sepertinya. Maksudnya imma ni dia kena letak dua kali. Imma syakiran wa imma kafura kan. Imma tu imma yang pertama, kemudian wa imma yang kedua. Pertama dan kedua. Dia bagi pilihan macam itu. Tengok contoh dia. Contoh tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Dia kena macam tu. Dia penggunaan imma ini kan. Imma hindan wa imma ukhtaha. Imma syakiran wa imma kafura. Macam tu. Tazawwaj. Kahwinilah, nikahilah. Imma. Imma sini kita selalu terjemah apa? Sama ada. Hindan. Hindan. Wa imma. Ataupun ukhtaha. Ataupun kakaknya. Imma yang kedua ni lah sebagai dia punya huruf ataf. Nak menggabungkan antara hindan dengan ukhtaha kan. Tazawwaj, kamu nikahilah, fi'il amar. Maka hindan sini dia jadi maf'ulun bih. Sebab tu dia baris atas, maka dia punya maktuf pun kena baris atas. Ukhtaha. Kan? Tazawwaj, fi'il amar, imma wa imma. Dua-dua ni huruf ataf. Hindan maktufun alaihi wa imma huruf ataf lagi ukhtaha. Maktuf dia. Tak boleh kita kata kat sini apa nama, sini huruf ataf selepas dia maktuf sebelumnya maktuf alaih, sebab sini dia belum nak menggabungkan lagi. Dia yang kedua ni baru nak bagi gabung, nak bagi pilihan. Hindan ataupun ukhtaha. Itu kata dia tadi apa? Bisyartin antusbaqa bimisliha, mesti diawali dengan semisalnya. Misal dia imma yang pertama, baru imma yang kedua sebagai huruf ataf. Okey. Yang ketujuh. Yang ketujuh, bal. Bal dekat sini kegunaan dia lil idrab, untuk memalingkan daripada perkara yang pertama kita sebut. Selepas bal tu dia palingkan daripada yang pertama kita sebut itu. Bal kat sini lebih kurang maksud tapi jugalah, tetapi. Tengok contoh dia, ma jaa Muhammadun bal bakrun. Ma jaa tidak datang. Ma kat sini maksud dia tidak. Jaa datang. Muhammadun tidak datang Muhammad. Bal bakrun tetapi bakar. Maksud dekat sini Muhammad tak datang tetapi bakar dah datang. Itu maksud dia memalingkan daripada yang pertama. Yang pertama ni tadi tak datang, tetapi yang kedua ni bakar ni dia datang. Kan? Ma jaa Muhammadun bal bakrun. Ma jaa, ma ni huruf nafi, ma la mahalla lahu min al-i'rab. Jaa fi'il madhi, Muhammadun fa'il dia. Maka Muhammadun fa'il marfu', maka bakrun pun kena ikut pada hukum dia. Marfu' juga kan. Ma dia punya harfun nafi, tidak. Kita nafikan tidak. Tidak apa? Tidak datang. Ja'a ni fi'il madhi. Muhammadun fa'il hukum marfu', dia duduk kat sini sebagai maktufun alaihi dia. Bal ni huruf ataf. Bakrun maktufun. Itu maksud dia memalingkan. Dia memalingkan. Tidak datang Muhammad bal bakrun, tetapi bakar. Tetapi bakar dah datang. Itu yang ketujuh. Yang ke-8. Yang ke-8 la. Apa dia la? La ni tidak. Tanfi amma ba'daha. Digunakan untuk apa? Tanfi, menafikan amma ba'daha, apa yang selepasnya. Dia nafikan apa yang selepasnya. Selepas daripada la ni, apa yang dia sebut sebelumnya. Beza sikit dengan apa namanya bal tadi. Beza sikit je. Kalau bal tu kita kata tidak datang Muhammad.
Bal bakrun, tapi bakrun datang. Ini ja'a bakrun la Khalidun. Telah datang Bakar, tidak si Zaid. Telah datang Bakar la Khalidun, tidak si Zaid. Maksudnya yang datang Bakar, yang tak datang Khalid. Gitu kan. Ja'a fi'il madhi, bakrun dia punya fa'il dia iaitu marfu'. Khalidun dia punya maktuf, kena ikut hukum maktufun alaih bakrun juga baris hadapan. Ja'a fi'il madhi, bakrun maktufun alaihi, la huruf ataf dia, Khalid maktufun alaihi, telah datang Bakar, tidak Zaid. Okey. Yang kesembilan. Banyak lah. Yang kesembilan, lakin. Lakin pun sama juga macam maksud bal tadi. Tetapi. Tapi lakin ni tetapi macam mana? Huruf ataf dia ni. Taqriru hukmi ma qablaha wa isbatu diddihi lima ba'daha. Taqriru hukmi ma qablaha digunakan untuk takrir, menetapkan hukum ma qablaha, apa yang sebelumnya. Sebelum lakin tu apa yang disebut, apa hukum dia, dia datang ke dia tak datang, ditetapkan hukum kat situ. Wa isbatu, dan menetapkan didduhu, lawannya, lima ba'daha, apa yang selepasnya. Lakin ni dia duduk tengah-tengah. Tengah-tengah ayat. Sebelum lakin tu, hukum dia yang sebelumnya, seperti yang disebutkan. Selepas lakin, lawan kepada hukum sebelum lakin itu. Macam mana tu? Tengok contoh dia. Contoh dia dekat sini. La uhibbu al-kusala lakin al-mujtahidina. La uhibbu, saya tidak suka. La uhibbu, saya tidak suka. Al-kusala, orang yang malas. Lakin, akan tetapi, al-mujtahidina, orang yang bersungguh-sungguh. Saya suka. Itu maksud dia. Apa tadi lakin ni? Menetapkan hukum apa yang sebelumnya. Sebelum lakin ini. La uhibbul kusala. Saya tidak suka orang yang malas. Kita tetapkan hukum dia. Hukum dia apa? Tak suka orang malas. Kemudian isbat diddihi, menetapkan lawan yang selepas lakin. Lakin selepasnya al-mujtahidina, orang yang rajin, orang yang bersungguh-sungguh. Dia kena lawan. Kalau dekat sini al-kusala, hukum dia saya tak suka. Maksudnya al-mujtahidi ni saya suka. Itu kegunaan lakin, menetapkan apa yang sebelumnya dan menetapkan lawan bagi yang selepasnya. Saya tidak suka orang yang malas, akan tetapi orang yang rajin. Maksudnya dia tak suka orang malas, tapi dia suka orang rajin. La uhibbu. La ni huruf nafi dia. Uhibbu, saya suka. Kat situ ada fi'il, ada fa'il dia. Saya suka. Fi'il fa'il kat situ, maka lepas fi'il fa'il ada maf'ulun bih. Al-kusala ni maf'ulun bih. Kena hukum dia mansub. Maka al-mujtahidin pun kena ikut kepada hukum kusala, kena hukum dia mansub. Dekat sini dia jamak, dia tak jadi al-mujtahidun, dia jadi mujtahidin. Dia mansub bil ya, dia mansub dengan ya. Dia bukan fathah kat sini. Fathah tu untuk mufrad je, tapi kalau jamak dia mansub dengan ya. Okey, jelas kat sini. Apa uhibbu ni fa'il mudhari' dia. Kat situ dah ada sekali dia punya fa'il, saya. Apa kusala maf'ulun bih, duduk kat sini sebagai ma'tufun alaihi. Lakin huruf ataf dia. Al-mujtahidin ma'tuf. Okey. Yang terakhir 10, hatta. Huruf ataf yang ke-10 adalah hatta. Hatta ni maksudnya hingga ataupun termasuk, sekali. Guna dia bila litadriji wal ghayati. Litajrij wal ghayah digunakan untuk menunjukkan berlakunya litadrij. Dia berperingkat-peringkat ataupun bertahap-tahap, ataupun wal ghayah untuk sampai kepada suatu tujuan. Ghayah satu tujuan. Tajrij berperingkat-peringkat, bertahap-tahap. Contoh dia yamutun nasu hatta al-anbiya'u. Yamutu, mati
An-nasu, semua manusia. Akan mati semua manusia hatta sehinggalah al-anbiya'u, para nabi. Itu maksud dia ghoyah, satu tujuan, ya, dia merangkumi semua, tak kira siapa. Yamutun nasu hattal anbiya'u, mati semua manusia hattal anbiya, sehinggalah para nabi, tak terkecuali semua. Bila masuk kategori manusia maka semua mati. Okey. Yamutu fi'il dia, fi'il mudhari', an-nasu fa'il dia. Maka fa'il hukum dia marfu', maka al-anbiya ni pun kena ikut hukum an-nasu juga, marfu'. Yamutu fi'il mudhari', an-nasu fa'il, kat sini sebagai ma'tufun alaihi dia, hatta huruf ataf, al-anbiya'u ma'tuf. Tapi kena ingat hatta ni dia special sikit. Ada hatta yang sebagai huruf ataf. Kalau dia hatta ni sebagai huruf ataf, maka ikutlah hukum apa yang sebelum hatta itu. Kalau sebelum hatta tu marfu', maka selepas hatta pun marfu' lah. Kalau sebelum hatta itu majrur, maka selepas hatta pun majrur lah. Begitulah seterusnya. Tapi hatta ni banyak jenis. Tengok contoh surah apa dah? Surah Al-Qadr kan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kat situ hatta bukan hatta huruf ataf tu. Itu hatta huruf jar. Sebab tu hatta matla'il. Bagi bawah pula matla'il. Macam mana nak tahu itu hatta huruf ataf ke hatta apa nama huruf jar ke, ada hatta-hatta yang lain. Wallahu alam. Saya pun tak tahu macam mana nak bezakan. Yang tahu hatta sini hatta huruf ataf, hatta-hatta yang lain, hatta saya pun tak tahu. Okey. Wallahu alam bisawab. Kan? Cukup sekadar itu untuk topik kita pada hari ini. Ada apa-apa persoalan boleh bertanya sekian. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.